Hello geng, selamat datang ke channel Membawang Apa Saja. So geng, hari ini nak berkongsi tentang Datuk Ustaz Kazim Elias, seorang penceramah bebas. Topik-topik berkaitan dengan keluarga dan motivasi sentiasa menjadi intipati ceramah beliau. Mesti ramai tahu dan sedia maklum tentang kesihatan penceramah terkenal, Datuk Ustaz Kazim Elias yang dikatakan tidak menentu, malah dikatakan Ustaz Kazim juga pernah dikejarkan ke hospital oleh kerana penyakit yang sedang dialaminya. Baru-baru ini viral mengenai video Ustaz Kazim yang bertongkat dan berkerusi roda. Oleh kerana itu Ustaz Kazim tampil menceritakan hal sebenar yang berlaku pada diri beliau supaya dijadikan pengajaran kepada semua orang. Pada sahabat-sahabat, saya rasa seronok. Jadi saya lupa sesuatu. Jadi ramai nak tengok kaki saya. Sekarang saya tunjuklah kaki saya nampak. Jadi mungkin dia. Okey. Ni nak tengok kaki, ni bahagian kaki lah. Tadi belum saya tunjuk lagi bahagian betis. Bukannya gaut, sebab ramai kata gaut dah pun. Ramai yang tersalah tanya, kawan saya pun tanya, adakah gaut? Saya kata bukan juga. Di sebelah kiri saja, bermula daripada betis turun ke bawah. Tapi nampak hari ni dah banyak kurang. Besok ke hospital lagi, tengok apa lagi masalah. Saya harap janganlah kena tahawat. Tak naklah nak operate apa lagi, saya tak nak dah, saya tak mau dah. Jadi kita buat rawatan Islam sejak daripada, kalau tuan-tuan perasan dah 2 minggu lah kita buat rawatan. Macam-macam ubat kita dah cuba. Alhamdulillah berkesan. Dia tak bekak, dia dah tak, apa orang sebut dah merening apa. Dah tak ada dah. Cuma agak sakit lah bila berjalan, bila duduk lama, bila kena baring dia. Itu yang betis tu saya tak nak tunjuk lagi amat. Tunjukkan, nyilu pula rasanya. Oh, saya menengoknya. Aduh, ya Allah. Jadi cukuplah kita tunjukkan kaki je. Yang betis tu, kita tak tunjuk lagi lah. Jadi, saya tunjukkan pada tuan-tuan petang tadi daripada ada satu program berkenaan dengan sihir ni. Sekarang saya tunjukkan pada dia orang apa benda yang sebelum kejadian, benda yang kita jumpa sebelum kejadian. Jadi saya nak tunjuk pada tuan-tuan, ini dia. Ini dijumpai di tempat laluan saya pergi mengajar, ataupun laluan khas saya untuk ke Dewan. Dewan saya ni, tempat saya mengajar di Al-Barakah ni, dewan besar. Jadi orang lain tak lalu laluan tu untuk saya saja. Jadi kita jumpa abu, dan dalam abu tu ada gambar saya yang dibakar. Saya tunjukkan sebagai satu pengajaran. Selepas kejadian ni, kaki saya membengkak. Kita mula-mula kita ingat bisul ke apa, rupanya bukan. Jadi ini saya tunjukkan malam ni eksklusif pada tuan-tuan. Diletakkan betul-betul pada laluan saya nak mengajar. Jadi bila keluar dari dewan tu baru saya perasan. Jadi selepas daripada itu kaki sebelah kiri saya memang tak boleh jalan, sentuh pun tak boleh. Ini kadang-kadang ialah kita pun tak tahu apa benda kan. Jadi kita pandang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi ni nak naikkan darjat, nak hapuskan dosa kita. InsyaAllah saya mampu menghadapinya. Allah Maha mengetahui. Kita teruskan, sebab tu macam mana pun saya nak mengajar juga, saya nak ceramah juga. Muka sekat lah macam mana pun. Kalau saya masuk dalam wad, kena tahawat pun, dalam wad pun kita mengajar. Sebab saya dah bagi tahu, ubat saya salah satunya ialah melakukan apa yang saya suka. Yang saya suka ialah mengajar orang. Walaupun ada orang tak suka. Tapi dengan mengajar ni saya rasa sihat, saya rasa kuat, saya lupakan banyak masalah, saya rasa seronok, saya boleh baca ayat Quran, saya boleh baca hadis, saya boleh gurau dengan orang. Jadi saya rasa satu terapi yang sangat kuat untuk penyakit-penyakit saya. Itulah sebab terlalu banyak kali dioperate Ustaz Ahmad. Dan dioperate tak ada penyakit. Dah tak larat dah nak dioperate. Sebab bila dah operate saya sakit berminggu-minggu, kadang berbulan. Kemudian duduk dalam wad berhari-hari. Kerja banyak tertangguh. Saya tak mau dah. Tension. Sebab tu saya tak tahu saya tengok macam mana besok. Ganggu tidur Datuk tak Datuk? Benda-benda ni mana kata? Memang saya dah tak tidur pun bila dapat penyakit yang ni, memang lagi tak tidur. Kena letak sendal kaki bantal tu tinggi pula. Kena letak kaki belah kiri tu tinggi sebelah kan. Mana selesa nak tidurnya tu. Sebab tu ada orang bagi wheelchair wakaf gitu. Saya pinjam kejap. Wheelchair tu lah saya dah pusing dalam rumah. Ke depan, ke belakang, Pukul 2-3 pagi tengok bilik anak, dengan bilik anak. Jadi kalau nak waktu-waktu solat tu, mana kata Datuk? Waktu solat saya sembahyang atas wheelchair. Sembahyang atas kursi. Tapi dah hari ni saya dah boleh sembahyang duduk biasa. Cuma saya tak boleh duduk atas kaki kiri lah. Jadi saya kalau nak buat tahiyat ke antara 2 sujud ke, saya tampung belah kanan lah. Macam dulu memang saya sembahyang duduk berdiri lah, sebab
Semain duduk sebab tak boleh berdiri. Angkat takbir macam biasa, Fatihah tu setengah je. Lepas setengah tu dia rasa berat. Jadi saya kena duduk cari letakkan standby kursi kat belakang. Jadi ini tak tahu Ahmad dah kali ke berapa dah saya kena macam ni, tapi tak tahu lah apa minat benar dia orang dengan saya pun tak tahu. Saya dia mensuka ke dia membenci ke, saya pun tak faham yang buat macam ni kan. Saya tengok gambar saya tu dibakar, tinggal separuh lagi dia punya muka dia, 2-3 keping gambar yang dibakar dalam bekas abu. Kita tak pasti abu apa lah. Allahu Akbar. Habis kalau doktor kata macam mana kalau kena air tu dia akan merebak ke ataupun sekarang tak kena, sebab kita dalam dressing semua kan, kita dressing lagi memang dah beberapa hari tak kena air lah. Nasib baik dia tak kena bahagian wuduk, kalau tidak kena tayamum lah. Sekarang luka di betis tu dia semakin besar ataupun berkurang tu? Nampak okey lah, cuma sakit lah, sakit keras, satu keras kan, kuasa bengkak dah tak ada, cuma dia keras. Ada nanah ke, tapi kita operate tu tidak ada nanah, tu yang pelik tu. Nanah tak ada, darah pun tak ada. Ini satu benda yang pelik. Saya tapi ni luka. Saya sakit jantung, saya makan cair darah. Kadang bila saya test kencing manis saya, letak jarum sini pun keluar darah banyak kan, pasal cair. Tapi saya harap bila dibelah tu tak ada darah. Jadi doktor tekan pun keluar darah saya pergi mana? Itu yang saya rasa pelik. Saya menggambarkan bila doktor operate tu, darah saya banyak kan, tapi tak ada. Itu pelik saya. Doktor tak ada kata kalau insya-Allah tak ada apa kot tuan rahmat Allah, kita pun masih no comment. Dia sebut no comment. Betul. No comment sebenarnya keadaan. Baik Allahu Akbar. Jadi dalam Datuk sekarang ni solat pun dalam keadaan duduk, makna kata malam pun yang menyebabkan tak mampu tidur lagi tuan-puan dirahmati Allah, lagi macam Datuk kata tadi, lagi luka ni lagilah tak tidur. Mungkin Datuk memikirkan apa yang yalah, mikirkan tentang barakah kalau kena tahan ward nanti macam mana, banyak yang tertangguh dan sebagainya. Ini satu situasi yang real tuan-puan dirahmati Allah. Dulu zaman-zaman dulu waktu saya belajar ambil tahu tentang kisah-kisah Datuk ni dulu, jauh kita dengar daripada jauh. Hari ni depan mata saya tuan-puan dirahmati Allah. Yang kes dulu jarum pun sama juga tuan-puan dirahmati Allah. Itu pun ada juga waktu bulan Ramadan. Jadi ini berkali-kali bertimpa-timpa. Jadi kita doalah, saya rasa ramai yang bersama. Yang jarum tu Ustaz Ahmad tengok ya jarum. Tengok. Saya tengok. Pagi tu saya tengok Datuk tunjuk. Datuk simpan dalam botol tu, saya ingat lagi, botol kecil. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, ni ada lebih kurang 2.4 orang pula, 2.4 ribu orang yang live bersama dengan kita ni. Kita sama-samalah doa agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada yang berbahagia Datuk. Baik. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-puan daripada tadi ada yang kata gambar tadi diambil daripada apa? Ustaz Amin. Kita tengok tadi gambar di mana? Ada komen tadi dia kata lagi. Mana? Ada dia kata tadi tu Mikais Mami. Gambar tu maybe ambil kat Skom. Sekarang bomo-bomo pun dah canggih. Mungkinlah, mungkin gambar kita, gambar saya pun gambar saya mana-mana pun orang boleh jumpa kan, dalam Facebook, dalam media, dalam mana-mana gambar saya sangat mudah didapati. Kadang ialah macam-macam kan, kita beli barang produk kita pun ada gambar mandian bidara pun ada gambar saya dalam bilik mandi tu, tengok tak dapat nak elak. Tapi gambar yang kita jumpa dalam kotak tu adalah gambar daripada kad raya sampai pusat raya. Baik. Jadi itu yang kita takut tuan-puan. Saya teringat satu hadis berkaitan dengan benda-benda macam ni. Dia merupakan mainan ahli sihir tuan-puan. Gambar kuku kita, rambut kita, bahkan dulu Nabi pun terkena sakit melalui sihir juga tuan-puan dirahmati Allah. Itu yang kita berhati-hati sama-sama tuan-puan dirahmati Allah. Jadi apa pun tuan-puan, Datuk, setengah orang dia tak percaya kan. Mungkin dia tak jumpa ataupun dia tak pernah kena. Kalau ini jarum yang keluar daripada perut saya tahun lepas. Karat itu kan? Ya. Yang keluar daripada perut saya. Jadi saya pun tak terfikir macam mana dia. Saya mandi masa tu. Saya mandi, saya gosok dengan minyak bidara pula. Dengan air Yasin yang kita baca Yasin. Sebelum tu kan kita panggil makcik pondok. Betul. Sekali Ustazah Hendok ada, kita panggil makcik pondok ke rumah saya. Kita baca Yasin petang untuk petang Ramadan. Kemudian kita ambil limau, kita mandikan dengan air Yasin. Kemudian mandian bidara yang saya jual itulah, yang kita buat mandian bidara tu. Tadi waktu saya tengah mandi tu, saya gosok dengan bidara dengan limau tu. Masa tu yang keluar jarum ni. Ya, jarum ni keluar. Subhanallah. Maha suci Tuhan. Terima kasih. Kalau tidak perut saya jadi kembung besar kan. Sekarang perut saya dah kecil sikit lah. Tengok saya dalam Cafe Dew, nampak sikit perut saya dah keras. Tapi sebelum daripada itu lagi keras. Dan ini yang keluar sebatang. Syukur pada Allah sihir ni keluar. Jadi saya tak takut pun nak tunjuk ni, lantak lah. Orang kata jangan tunjuk apa, lantak lah. Yang jaga Allah. Kan Allah pelihara kita mudah-mudahan. Tapi saya nak tunjuk bahawa sihir itu wujud, dengki itu wujud, hasad dengki itu wujud, iri hati itu wujud, penyakit ain pun wujud. Ni dia. Terima kasih ingat. Terima kasih doa semua, insya-Allah mudah-mudahan saya sihat. Boleh mengajar balik
macam dulu balik lah. Boleh suka-suka kan. Sonok-sonok sekarang ni nak senyum tak pun nak boleh senyum. Dulu sonok kan, layan lagu permintaan. Sekarang terbatas sikit lah Ustaz Ahmad. Cuma saya kena kuat lah. Memang selama ni pun kuat lah pun. Tapi rebah-rebah juga. Tumbang juga. Kuat-kuat pun tumbang juga. Itu tak dapat nafikan lah. Cuma kita harap Allah saja bantu kita. Allah pelihara kita. Jadi saya minta maaf lah kalau selama saya ceramah ni ada menyinggung perasaan orang, mengata pada orang, mengecewakan orang. Saya minta maaf lah. Kalau ada silap-silap kan. Jadi yang mana yang buat tu pun saya maafkan. Jumpa saya ke tak jumpa ke saya maafkan. Kita buat apa, kita nak simpan dendam, perasaan marah. Saya tak pernah marah pun. Ramai orang yang datang jumpa saya kan. Ada hari tu saya baca khutbah di satu masjid. Habis-habis baca khutbah tu dia datang peluk saya, Mat. Dia dari Kuala Lumpur. Masa tu belum Covid lagi lama lah. 5-6 tahun dulu. Jadi dia datang jumpa saya tu, dia datang minta maaf. Dia peluk habis-habis main sunat. Peluk kata saya ni banyak fitnah ustaz, banyak umpat ustaz. Saya tak apa, tak ada masalah. Kemudian ada satu pengalaman Ustaz Ahmad yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Sanggupnya manusia ni buat. Ada satu hari tu, ada orang telefon arwah Cik Anwar. Arwah Cik Anwar, Allah yarham Cik Anwar ni PA saya dulu. Anwar Mat Taib. Jadi apa-apa orang akan call dia lah. Jadi ada orang yang beria-ia nak jumpa saya. Nak bagi tahu sesuatu maklumat, kata dia. Ni penting sangat. Jadi kami pun jumpalah. Jumpa abang ni. Dia kata dia baru balik dari Bangkok. Dia pergi berubat dengan satu bomoh siap di Bangkok. Satu buat Tok Sami lah. Jadi bila Tok Sami tu buka apa nama, dia ada peti-peti banyak tu. Bila buka itu ada gambar saya dalam tu. Maknanya ada orang yang guna orang buat perubatan tak elok pada saya. Dia buatnya di Bangkok. Jadi dia kata saya terkejut, saya ni jahat Ustaz. Sejahat-jahat saya pun saya tak sanggup nak sihirkan Ustaz, nak santau Ustaz. Walaupun saya ni jahat. Pergi jumpa Tok Sami, minta apa dia minta nombor ekor ke apa, itu dia punya masalah dia. Itu masalah dia. Tapi ada orang yang sanggup macam itu. Kalau datang perasaan benci, datang perasaan tu, dia sanggup upah sampai keluar negara. Dia sanggup upah. Jadi saya merasa iman daripada saya muda, daripada saya anak seorang. Dah benda-benda ilmu hitam, ilmu sihir ni saya dah jumpa banyak. Semuanya itu alhamdulillah Allah bagi kekuatan dapat saya tempuh, walaupun sakit ke apa dapat saya tempuh. Cuma kadang-kadang Allah tolong tu Ustaz Ahmad yang tak tercapai pada akal. Misalnya saya pernah duduk satu rumah, saya bertugas masa itu sebagai imam. Saya sakit. Di rumah imam tu, rumah kuartus imam tu, dia tak ada tiles. Rumah saya waktu imam pakai 3 getah. Jadi bila tiga getah tu, atasnya ada cushion, ada meja makan, ada almari kitab-kitab saya. Jadi bila subuh je, tengah malam je, orang akan goncang 3 getah. Melambung-lambung cushion saya tu. Maknanya kuat goncangan dia. Dia lompat. Jadi isteri saya nak pergi sekolah pagi-pagi, anak-anak nak pergi sekolah pun tengok benda tu. Macam mana dia boleh lambung macam ombak dia punya 3 getah. Banyak lama kita berubat, saya baca doa, sembahyang semua. Satu hari saya sakit. 2 hari makin teruk, 3 hari makin teruk. Saya dah tak boleh bangun. Saya sakit balik. Pakai baju pun tak boleh. Maka ramailah orang datang berubat. Datang tolong. Macam-macam ustaz, perawatan. Yang paling saya pelik Ustaz Ahmad, ada orang dari Indonesia. Dia datang berubat saya tengah malam. Ui, jauh Indonesia. Dari Indonesia. Jadi dia gali satu tanah depan rumah saya tu. Bila gali tu Ustaz Ahmad, dia keluarkan bangkai anjing. Lepas tu dia pun pergi. Sampai sekarang saya tak jumpa dia dah. Siapa dia pun tak, wallahualam. Orang semua tak terkejut. Dia cuma minta cangkul. Cangkul dalam rumah saya, dia semayang, dia berdoa. Kemudian habis tu dia minta cangkul. Bila minta cangkul, dia pergi satu tempat, dia korek, jumpa bangkai anjing dalam kawasan rumah saya. Kemudian hilang. Alhamdulillah, esok pagi 2 hari ni saya dah boleh bangun. Boleh. Jadi, itu yang benda pelik-pelik yang bila jadi benda-benda macam ni, setengah orang dia tak percaya kan, tapi saksi banyak. Orang tengok pukul 12 malam, 11.30 malam, 12 malam cangkul. Tapi waktu yang saya ingat, waktu dia mencangkul bangkai anjing tu, anjing-anjing di sekeliling tempat saya tu, kawasan tu campur dengan masyarakat Tionghoa, banyak bela anjing. Semua anjing menyalak pukul 12.30 malam. Kongkang yang menyalak. Ini di antara benda-benda pelik yang saya jumpa. Sepanjang tempoh berpuluh tahun saya mengajar, diuji dengan pelbagai jenis sakit ni. Jadi banyak benda-benda ajaib yang saya jumpa. Antara yang saya berlaku pada saya,
Yang saya nak cerita ni pun Ustaz Ahmad seriau. Ya, tapi mungkin mana nak tahu, saya cerita je lah. Mungkin lepas ni aku ada pengarah filem, nak ambil buat filem ke apa ke, nak tulis buku. Mungkin Ustaz Ahmad nak tulis autobiografi ke, boleh tulis. Saya pun dah tua lah, dah 50 kan, terdepan 50. Tahu apa hari lagi lah saya nak hidup. Biarlah kalau boleh, kisah saya ni jadi pengajaran. Kisah saya ni jadi macam mana, betapa sukarnya untuk berdakwah. Cabaran yang kuat. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang boleh tuliskan buku untuk saya, tulis autobiografi sementara saya masih ada ni, dan ingatan saya masih kuat lagi. Satu tahun tu, satu waktu tu Ustaz Ahmad, saya bulan Ramadan saya buang air kecil, sekejap buang. Puasalah saya jadi imam tarawih. Masuk 2-3 malam saya tak boleh jadi imam, dah jadi kerak kencing. Masuk dah seminggu Mat, udah tangkap pinggang, tiap-tiap hari kencing berpuluh, banyak kencing. Kemudian saya masuk wad, pergi kecemasan masuk wad. Satu malam saya kencing 30 kali. Satu malam. Saya masih ingat sampai sekarang, yang melawat saya malam tu Ustaz Roslan Cik Ros. Dia dalam perjalanan, tak silap saya dia nak pergi ke Kuala Lumpur. Dan yang datang melawat saya juga masa itu Datuk Hamidah Osman. Masa itu dia jadi Esko kanan Perak masa itu. Kalau tak silap saya lah, dia ada jawatan lagi ataupun dah pencen, saya lupa masa itu. Tapi yang pastinya Datuk Hamidah Osman ada, Ustaz Roslan Cik Ros pun ada. Saya rasa Ustaz Roslan Cik Ros kalau menonton video live kita malam ni, dia ingat lagi. Saya berulang pergi ke bilik air. Kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. 30 kali. Lah saya duduk dalam tandas. Bayangkan Ustaz Ahmad, satu malam 30 kali. Jadi saya duduk dalam tandas, tepi pintu tandas dekat hospital, dalam bilik wad. Kemudian bila sampai tengah malam, saya nak kencing tapi tak boleh keluar. Saya nak buang air kecil, tak boleh keluar Ustaz Ahmad. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi, saya panggil nurse, sakit. Tak boleh keluar. Pukul 4 pagi, saya kata panggil doktor juga. Datang sekarang juga. Doktor pesan dekat nurse, suruh bagi minum air garam. Saya minum air garam, lagi tak boleh keluar nak kencing. Pukul 4 lebih tu doktor datang, doktor tebuk perut saya, bahagian tepi. Pasang beg kencing. Keluar air kencing. Baru saya boleh bernafas. Besok pagi buat rawatan X-ray, buat rawatan MRI. Bila dah dapat keputusan tu Ustaz Ahmad, doktor kata di hujung ari-ari saya ni ada satu benda. Dia duduk di situ. Tak tahu benda apa. Jadi cadangan kami, kita akan keluarkan benda tu. Mungkin itu yang menghalang kencing awak. Saya tanya macam mana bentuk operation dia. Dia kata operation dia bukannya belah. Operationnya ialah memasukkan tiub melalui saluran kencing. Oh yo. Masuk tiub, kamera tarik, awak keluar. Saya bila keluar benda tu, naik bulu roma. Tahunnya, benda ni berlaku tahun 2011. 10 tahun yang lepas. Saya tak nak buat sebab saya belum tanya pendapat doktor-doktor yang lain. Bila ada doktor-doktor yang lain datang cek saya tanya apa pendapat doktor. Saya ambil second pendapat, saya ambil second opinion, third opinion, dan mereka kata buatlah, ikut saya lah. Jadi saya pun kata okey doktor, saya okeylah, saya setuju, sign. Bila sign, dia buat operation saya tak sedar. Dia masukkan melalui saluran kencing. Jadi bayangkan macam mana. Allahu Akbar. Dan saya pun tak sedar. Bila dah sedar, saya masuk dalam wad. Saya tak boleh kencing, pedih, sakit, pedih. Saya boleh bayang kepedihannya sampai sekarang. Saya tak boleh kencing Mat, berapa lama Mat. Pegang dinding Mat, keluar nanah, keluar darah Mat. Selepas operation tu, doktor cuba nak tengok boleh kencing tak. Hanya orang yang pernah melalui benda tu dia tahu. Tetapi sebelum tu Mat, hari pertama lepas operation tu, doktor tak datang. Hari kedua baru doktor datang. Jadi doktor bagi tahu, bila dia masukkan saluran kencing, tiup nak tarik benda tu keluar, benda tu makin lari ke atas. Sudah. Dia mau nak kejar-kejar tak boleh dah, panjang, keluar balik. Dan dia orang tak tahu benda apa yang warna putih yang berlari-lari tu. Subhanallah. Jadi saya tak boleh kencing lama Mat, sakit pedih. Itu yang saya nak kata serik tak serik, tapi itulah dahsyat tak dahsyatnya. Selepas itu baru ada 2-3 ustaz yang datang ke rumah saya, bantu saya, termasuk Ustaz Syarhan Syafi'i datang ke rumah saya. Alhamdulillah, buat rawatan di rumah, sanggup dia datang. Dan banyak lagi lah ustaz, ada 2-3 orang profesor juga datang, doktor, profesor datang turun bantu saya.
Jadi gitulah Mat. Banyak Allah. kisah yang pelik-pelik. Yang kalau saya cerita di sini, orang kata betul ke? Orang kata betul ke? Tapi itulah, wallahi, yang berlaku pada saya. Yang tahu benda ni rumah saya, isteri saya, bapa mertua, keluarga saya, abang-abang, pelajar-pelajar yang rapat dengan saya. Sama-samalah kita berdoa untuk kesihatan Datuk Ustaz Kazim Elias. So geng, itu saja perkongsian saya kali ini. Sekian, terima kasih.